Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Ahad 26 Julai bersama saya Syahril Sarafuddin dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut adalah paparan utama malam ini. Tahanan di Depo Imigresen hargai layanan baik Malaysia, patuhi hak asasi manusia. Individu gagal jalani saringan kedua COVID-19 ditangkap mulai esok. PKP dilaksana semula jika kes positif cecah 3 angka. Baik, bermula esok, polis akan menahan dan mendakwa individu yang belum menjalani ujian saringan kedua pada hari ke-13 kuarantin di rumah. Menerusi kenyataan medianya, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, individu terbabit telah diarahkan menghubungi pejabat kesihatan daerah berdekatan untuk menjalani ujian saringan kedua itu. Bermula 24 Julai lalu, kerajaan memutuskan semua rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara dan warga negara asing yang masuk ke Malaysia perlu menjalani kuarantin wajib 14 hari di stesen kuarantin yang ditetapkan kerajaan. Mereka yang terlibat perlu menanggung sepenuhnya kos kuarantin termasuk kos ujian saringan COVID-19. Keputusan itu dibuat berikutan sikap segelintir individu yang pulang ke tanah air melanggar prosedur operasi standard SOP kuarantin di rumah dengan keluar serta berada di tempat awam, selain menanggalkan gelang tangan yang wajib dipakai dalam tempoh tersebut. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, setakat ini seramai 839 individu telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk sempadan antarabangsa. Kesemua mereka ditempatkan di 6 stesen kuarantin di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan Johor. Baik, sementara itu seramai 617 individu ditahan semalam atas kesalahan ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Daripada jumlah itu, 20 individu direman manakala 597 lagi dikenakan kompaun. Antara kesalahannya, ingkar arahan PKP ialah aktiviti pub dan kelab malam serta aktiviti melibatkan kehadiran orang ramai yang menyukarkan penjarakan sosial. PDRM juga telah membuat 67 sekatan jalan raya operasi benteng di seluruh negara dan memeriksa lebih 34,000 kenderaan bagi mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin, terutamanya di lorong tikus. Hasil operasi itu, polis menahan seorang warga negara asing atas kesalahan imigresen. Berkenaan penyebaran berita palsu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata sehingga semalam 266 kertas siasatan dibuka dengan 172 masih dalam siasatan. Manakala 30 kes didakwa di mahkamah, 12 lagi diberikan notis amaran, 13 dalam proses perbicaraan dan 17 mengaku bersalah. Baik, pada sidang media di Kota Baru, Datuk Seri Ismail Sabri berkata Peringkat Kawalan Pergerakan PKP akan dikuatkuasakan semula sekiranya kes positif COVID-19 terus meningkat mencecah 3 angka. Tegas beliau, kerajaan tidak mempunyai pilihan selain mengawal pergerakan rakyat dan memperketat SOP bagi membendung penularan pandemik itu. Hari ini kita lihat kes meningkat dan 4 hari berturut-turut double digit dah. 2 angka. Kita dah lama dah 1 angka ni. Tiba-tiba menjadi 2 angka. Dan dari segi laporan Kementerian Kesihatan ialah kerana kealpaan kita sendiri. Lalai. Kita dah lalai, kita dah lupa dah. Kita dah lupa dah, akhirnya kita langgar SOP yang akhirnya menyebabkan kes ini merebak balik. Dan kita takut kalau dia terus tinggi, meningkat sampai 3 angka, kita terpaksa tutup semula. PKP akan dilaksanakan semula. Dan jika PKP dilaksanakan semula, tentulah yang sukarnya adalah kita sendiri. Tak boleh berniaga, tak boleh bekerja, duduk dalam rumah dan sebagainya. Jadi, sekarang ada 2 angka, alhamdulillah masih lagi, bukan alhamdulillah lah, tapi masih kita boleh tolerate lagi. Tapi kalau sampai 3 angka macam dulu, seperti mula-mula PKP diperkenalkan dan kita mungkin tiada pilihan. Akhirnya kita akan perkenalkan semula PKP dan kita lockdown, tutup semua pergerakan.
Datuk Seri Ismail Sabri melawat veteran tentera Muhammad Saleh di Kota Baru sempena program Cakna Veteran ATM. Menurut beliau, rentas negeri masih dibenarkan kecuali selepas keputusan SOP untuk Aidiladha yang akan diumumkan esok. Kes positif harian COVID-19 di Malaysia masih 2 angka. Sehingga 12 tengah hari, 13 kes positif dilaporkan menjadikan jumlah kes positif 8,897 kes. 3 daripadanya kes import yang mendapat jangkitan di luar negara dan selebihnya penularan tempatan. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham memaklumkan kes import yang telah mendapat jangkitan di luar negara melibatkan seorang warga tempatan dan 2 bukan warga negara yang dibenarkan masuk ke Malaysia. Daripada 10 kes penularan di dalam negara pula, 1 kes melibatkan bukan warga negara iaitu daripada kluster Bukit Tiram, Johor. Manakala 9 lagi kes melibatkan warga negara Malaysia. Perinciannya, 6 kes daripada kluster Bukit Tiram, 1 kes di Pahang daripada saringan pra-prosedur, 1 kes di Sabah daripada saringan kontak rapat ke kes ke 8,662 dan 1 kes daripada kluster Sentosa, Sarawak. Datuk Dr. Nur Hisham turut memaklumkan 1 kes kematian dilaporkan melibatkan wanita warga negara Malaysia berumur 63 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit darah tinggi dan kencing manis. Beliau mempunyai gejala demam dan batuk pada 3 Julai sebelum mendapatkan rawatan pada 9 Julai dan telah dirujuk ke Hospital Umum Kuching pada hari sama untuk rawatan lanjut. Ujian COVID-19 didapati positif. Wanita itu disahkan meninggal dunia pukul 12.04 tengah malam tadi, menjadikannya sebagai kes kematian ke-124. Sementara itu, 6 kes telah pulih dan dibenarkan discharge, menjadikan kes yang pulih sepenuhnya 8,600 kes. Sehubungan itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 173 kes. Sehingga kini terdapat 2 kes positif sedang dirawat di unit rawatan rapi dan 1 memerlukan bantuan pernafasan. Baik, berikut statistik terkini COVID-19 dalam negara. Diikuti data kes positif harian mengikut negeri-negeri. Dengan bayaran ribuan ringgit seorang kepada tekong, pendatang asing tanpa izin parti mudah membolosi sempadan negara untuk masuk ke Malaysia secara haram. Jaminan kerja yang diberi oleh ejen berkenaan menyebabkan golongan terbabit sanggup merisikokan nyawa. Namun bak kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Lebih malang setelah ditangkap dan dihantar ke Depot Imigresen, kedutaan negara asal pula enggan memberi kerjasama penuh untuk menghantar mereka pulang. Baik, menerusi kerjasama gugus Tugas Nasional Malaysia National Task Force NTF, wartawan Ikhwan Samsudin bertemu parti dalam tahanan imigresen yang menceritakan kekesalan mereka melanggar undang-undang negara ini. Kebenaran khas daripada pihak imigresen untuk melihat sendiri keadaan parti di Depo Imigresen Belanting. Depo ini terletak 31.4 km dari Pekan Sek, Kedah. Berkeluasan 17 ekar, depo ini sepatutnya menempatkan maksimum 950 tahanan. Namun, ia kini terpaksa menampung 1,187 parti. Perbelanjaan untuk makan minum mereka bukan sedikit. Lebih RM10,000 diperuntukkan setiap hari bagi menyediakan hidangan 4 kali sehari. Peruntukan itu tidak termasuk keperluan asas lain seperti berus gigi, sabun dan ubat-ubatan. Bukan, itu kakinya. Jalan kaki. Jalan kaki masuk mana? Masuk hutang-hutang lah. Myanmar, Thailand dekat. Masuk Thailand. Itu Thailand, Malaysia dekat. Hutang lah. Itu jalan-jalan tu kakinya malam-malam pergi. Ramai lah 20 orang. Itu tak ada lain orang buat arah. Tak ada family ya.
itu kawan tolonglah. Itu Kawan siapa? Kawan sedang Serapi dia. Kawan kampungnya kawan lah. Dia ada izin lah. Dia ada izin. Izin lah itu utang tahunnya jalan tahunnya izin lah jaga. Itu bawa-bawa naik itu sampai kereta setengah di kereta lah itu jaga kereta setengah itu kaki setengah lah itu macam malam-malam pergi orang izin lah orang izin buat itu apa antara lah jalan pandai-pandainya buat dia mana dulu tak tahu itu dia boleh Melayu musik boleh Thailand musik boleh Myanmar musik boleh itu. Kerjanya bayar satu orang 2,200. Ya, satu orang. Meski jelas pendatang haram, hak asasi manusia terpelihara sebelum parti yang ditempatkan di sini dihantar kembali ke negara masing-masing. Tiada sekatan untuk bertemu ahli keluarga mahupun berbual menerusi panggilan telefon. Bagaimanapun, semuanya dibenarkan menerusi kawalan ketat pihak imigresen dengan mengikut prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan. Pegawai kat sini pernah marah you tak? Tak pernah. You makan okey dekat sini semua baik semualah. Pernah kena pukul? Tak pernah kena pukul. Makan cukup tak? Alhamdulillah okey dia bagi satu hari 4 kali cukup. Dekat negara you dapat tak makan 4 kali sehari? Itu kira itu sendirinya lah, itu sendiri family mampu masa itu lain lah. Islam. Kamu takut duduk kat sini? Kamu takut duduk sini? Duduk sini tak takut, tapi mau siapa yang mau balik lah, rindu untuk family lah. So sini ramai-ramai ada dalam Bangladesh, ada lain-lain negara ada sama kawan-kawan. Ada juga dalam kalangan parti mengakui layanan diberi di depo ini lebih baik berbanding kehidupan yang dijalaninya di negara asal. Saya datang ke Malaysia untuk kerja sebagai rumah tangga. Kerja pembantu rumah? Ya. Saya nekat sendiri buat mencari nafkah buat keluarga saya. Tak cukup. Di Indonesia tak cukup. Jadi saya memutuskan untuk kerja ke luar negara. Dia pernah hampir dihantar pulang ke Indonesia awal tahun ini. Namun, belum sempat tiba di lapangan terbang, dia dan parti lain dimaklumkan kerajaan negaranya membatalkan kelulusan untuk pulang. Imigresen pun tak tahu kenapa kedutaan kami buat macam ni. Presiden kami kenapa buat macam ni. Jadi kami mohon sangat-sangat untuk dipercepatkan untuk balik. Kalau dah balik ni kamu tak nak datang lagi? Tak mau datang lagi. Setiap warga immigration yang menjadi pegawai immigration, dia perlu melalui beberapa fasa latihan. Daripada asas, kemudian yang pertengahan dan yang lanjutan. Apatah lagi kita bertugas di depo tahanan memang memerlukan banyak kepakaran. Actually kalau kita nak sentuh biasa macam ni pun tak boleh tahanan tu. Dia ada proper action yang kita boleh buat dan kita tak boleh buat. Tak semestinya pegawai immigration tu dia berhak nak buat macam-macam. Tahanan pun manusia. Kita pun terikat dengan human rights, dengan hak asasi manusia. Mungkin tiba masanya segala kos parti ditanggung oleh negara asal mereka. Sekiranya ia direalisasi, tidak mustahil langkah lebih serius diambil pihak berkuasa negara terbabit untuk menyekat kemasukan parti ke Malaysia. Ikuan Samsudin, Berita RTM. Baik, sepanjang pelaksanaan Op Benteng bermula Mei tahun ini, NTF telah mengenal pasti lebih 500 titik panas yang menjadi laluan pilihan parti untuk membolosi sempadan negara. Bagaimanapun, pihak berkuasa tidak hanya bertumpu kepada aktiviti menyeludup parti semata-mata. Jenayah rentas sempadan membabitkan penyeludupan daun ketum terus diberi perhatian. Kegiatan tersebut semakin aktif berikutan permintaan tinggi dari negara jiran. Wartawan Farhana Zuani Ismail melaporkan. Penyeludupan daun ketum melibatkan warga tempatan berterusan meski sewaktu negara melaksana Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Penyeludup memang tidak pernah serik. Malah menurut Timbalan Komander Pasukan Gerakan Am PGA Brigade Utara ACP Muhammad Nasaruddin M. Nasir, mereka kini semakin berani bertindak secara melulu sehingga mencederakan anggota keselamatan. Dalam tempoh penugasan operasi pada kali ini juga, tumpuan diberikan kepada laluan dan lorong-lorong tikus di kawasan pagar sempadan yang melibatkan jarak lebih kurang 117 km kawasan tanggungjawab negeri Kedah dan Perlis.
Kegiatan penduduk Ketum disifatkan semakin agresif. Terbaru, mereka sanggup menggunakan kenderaan ini melanggar 2 polis pengiring Menteri Pelancongan Seni dan Budaya dalam satu insiden kejar-mengejar. Dan ini antara rampasan Ketum oleh PGA dan difahamkan yang ada garisan merah ini merupakan Ketum yang paling mahal sekali. Ketika ini, individu yang didapati bersalah menyelundup Ketum hanya dikenakan tindakan di bawah Akta Racun 1952. Denda bagi kesalahan tersebut juga masih rendah. Di sini saya ambil peluang supaya kerajaan tu supaya buat keputusan yang tepat. Sama ada nak halalkan ataupun nak haramkan Ketum ni. Kalau nak haramkan terus. Tanam pun tak boleh. Ini ada akta racun yang begitu ringan ringan. Tanam boleh, petik tak boleh. Kalau kita pergi dekat lapangan 10 ekar semua Ketum. Pasal apa dia tanam? Takkan tanam nak buat hiasan saja. Setakat denda yang rendah ni dia tak sebut. Dia Mengulas lanjut, beliau berkata penyelundup turut menggunakan modus operandi baharu yang bertujuan mengelak kegiatan mereka di Kesan. Cubaan tersebut bagaimanapun gagal. Ini bunyi motor yang sebenar dan bagaimanapun untuk mengaburi mata pihak berkuasa, mereka menggunakan taktik memasukkan kayu ke dalam exhaust ini untuk mengurangkan bunyi. Dan sebuah motor ini mampu membawa maksimum sehingga 3 guni Ketum. Pihak berkuasa juga tidak menolak kemungkinan laluan selundup Ketum digunakan untuk membawa masuk parti. Inilah dia laluan dia. Kalau kita sekali pandang, kita tak nampak apa-apa kerosakan pada pagar. Jadi dia punya MO dia dekat sepagar dekat bawah tu dia akan sodok dengan kayu. Tu sodok dengan kayu ada laluan. Iaitu di seberang dia buatlah. Sodok. Lepas tu kalau tuan-tuan tengok pagar-pagar ni semua tu dia dah potong kemudian disangkut balik. Menerusi Ok Benteng, pemantauan dan operasi berterusan dilaksana PGA bagi memastikan sempadan negara tidak dibolosi, terutama ketika negara berdepan ancaman pandemik COVID-19. Farhana Azwani Ismail, Berita RTM. QPEX minta kerajaan naikkan kadar kola. Ingin tahu jumlahnya? Nantikan paparannya seketika nanti. Marilah bersama kami merebut peluang serta dapatkan RM10,000 dalam program Salam Baitullah. Pelbagai hadiah menarik menanti anda menerusi kuis harian dan kuis terkumpul dengan menonton program Salam Baitullah. Bermula 18 Julai hingga 1 Ogos 2020. Terus kekal amalkan gaya hidup afiat. Sesudu nikmat, sebesar manfaat. Assalamualaikum, bang. Kat ofis lagi. Alah, tak boleh balik kampung ke? Okey, macam ni. Kita sambung bincang dekat rumah nanti, boleh? Okey, bang. Apa cerita ni? Nampaknya tak ada harapan lah aku nak balik kampung Raya Haji ni. Suami aku macam tak bahagi je. Raya Haji? Dah, kenapa? Aduh, kau pujuklah laki kau tu. Itulah balik ni nanti baru nak bincang sekali lagi dengan dia. Tak apalah, itu hal rumah tangga kau. Elok-elok lah ya. Sebab cerita dia, aku nak kena gerak ni. Klien aku dah tunggu, jadi nanti kita jumpa lagi. Alright. Nanti kita jumpa orang. Okay, bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suamiku sudah pulang. Macam mana kerja hari ni, okey ke? Awak tengok abang tak okey ke? Alah, tadi sikit pun kena masalah. Tapi nasib baiklah muka tu macam comel je. Abang rasa kita boleh tak nak balik Raya Haji tahun ni? Oh, puji abang sebab nak balik kampung. Tak ada. Abang dah bagi tahu abang kerja. Lagi satu, COVID ni pun tak habis-habis lagi. Rasanya mak ayah awak mesti faham kenapa kita tak balik kampung, apa faedah dia. Saya rasa dah best raya tahun ni. Tolak raya itu anak-anak boleh balik dah. Sebab PKP. Ni dah boleh balik. Masa PKP ni tak boleh balik juga. Udah-udahlah merongot tu. Dari tadi merongot. Tak habis-habis. Dema tak balik tu pun ada benefitnya.
Benda apa? Cakap bos sikit. COVID-19 ni, dia mudah kena dekat orang-orang yang berisiko. Orang yang berisiko ni macam kita lah, orang tua-tua. Selain daripada tu, kita pun tak tahu demo tu dari kawasan mana. Kawasan merah ke, hijau ke, kuning ke. Macam kita kat sini ni, kat kampung ni, hijau. Jadi selamatlah. Banyak benefitnya. Alah, janji kita kaya berdua lah. Jangan mentik. Baik, Malaysia, Singapura mencapai kata sepakat dalam memuktamadkan SOP rentas sempadan melalui dua skim, laluan hijau timbal balik dan pengaturan ulang-alik berkala. Serentak dengan itu, permohonan untuk kedua-dua skim boleh dibuat mulai 10 Ogos ini, melibatkan urusan perniagaan dan rasmi serta pemegang pas imigresen jangka panjang untuk tujuan perniagaan dan pekerja. Makluman dibuat Menteri Luar Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein selepas pertemuan dengan Menteri Luar Singapura Dr. Vivian Balakrishnan di Johor Bahru. Garis panduan syarat serta cara permohonan akan dikeluarkan dalam tempoh terdekat dan pergerakan rentas sempadan dijangka bermula paling awal pada 17 Ogos. Skim laluan hijau timbal balik dijangka melibatkan 400 individu seminggu, manakala skim pengaturan ulang-alik berkala 2,000 orang sehari. Ini satu petanda yang baik dalam perancangan dan perbincangan kita untuk kategori ketiga dan keempat. Jadi kalau sekiranya ia dapat kita jayakan ini, mudah untuk kita meyakinkan semua pihak bahawa kategori ketiga dan keempat ni yang melibatkan lebih ramai rakyat Singapura dan Malaysia boleh dilaksanakan. Pada bahasa yang sama, Malaysia kini dalam perbincangan mengenai gelembung perjalanan hijau dengan Australia, New Zealand, Thailand, Brunei dan Jepun. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHGP bersetuju menurunkan harga shilling bagi pelitup separuh muka. Harga baharu RM1.20 sekeping berkuat kuasa 15 Ogos ini berbanding RM1.50 sejak Mac lalu. Timbalan Menterinya Dato' Rasul Wahid berkata keputusan dibuat selepas mengambil kira pemegang taruh pemain industri, khususnya peniaga kecil yang masih mempunyai stok sedia ada. Sebelum COVID-19, harganya hanya sekitar 80 sen sebelum mencecah RM2 sekeping. Bila kita dah mesyuarat, kita meneliti banyak faktor lah. Antaranya faktornya ialah untuk memberi peluang dan juga kesempatan kepada penjual-penjual yang masih ada stok lama untuk mereka menghabiskan stok yang masih ada. Jadi di sini tidak akan berlaku penganiayaan kepada mereka. Dan penghilang-penghilang juga supaya mereka mempersiapkan diri dengan harga baru menjelang pada 15 Ogos nanti. Bila ditemui media selepas melancarkan program Jelajah Merdeka at Community, Info on Wheels, peringkat daerah di Pasar Besar Kuala Berang, Hulu Terengganu. QPEX meminta kerajaan menaikkan kadar bantuan sara hidup KOLA sebanyak RM50 bagi kaki tangan grade 41 dan ke atas. Presidennya Adnan Mat berkata tambahan jumlah yang sama juga harus diberikan kepada penjawat awam di Sabah dan Sarawak yang mendapat allowance wilayah. Ini telah pun dilaksanakan tambahan pada Januari yang lalu RM50 kepada grade 40 ke bawah dan Kongres mentadadi memutuskan untuk dipanjangkan kepada grade 41 ke atas. Alright. Grade 41 pun gaji tak banyak, baru kerja RM2,000 lebih je. Nah. Bila berkata demikian pada sidang media sempena mesyuarat Majlis Kongres QPEX.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan pemantauan keadaan cuaca semasa kelihatan iaitu hujan hampir reda meliputi kawasan sekitar negeri Kelantan, Johor, Negeri Sembilan dan juga Melaka menjelang pukul 9 nanti. Namun hal demikian hujan akan bertambah di kawasan sekitar daerah Pokok Sena, Pendang dan juga Sik, termasuklah di kawasan sekitar iaitu Bagan Datuk dan juga Hilir Perak. Bagi di kawasan Sabah dan juga Sarawak pula kelihatan juga hujan beransur-ansur reda, terutama sekali di kawasan pedalaman Kapit dan juga pedalaman negeri Sabah. Namun hal demikian menjelang pukul 9 nanti ia masih lagi boleh berlaku hujan, terutama sekali melibatkan kawasan pedalaman Kapit dan juga di kawasan Sabah Barat. Bagi ramalan cuaca bagi keesokan pagi pula, Met Malaysia meramalkan hujan dan juga ribut petir boleh berlaku di kawasan sekitar perkapalan Selat Melaka dan juga Tioman, namun sedikit di kawasan jajahan Gua Musang, negeri Kelantan. Di samping itu di Sabah dan di Sarawak pula iaitu hujan kelihatan di kawasan Kuching dan juga sepanjang pesisiran pantai bahagian Mukah di negeri Sarawak. Di samping itu juga di Sabah iaitu hujan juga boleh berlaku di kawasan perairan dan juga perkapalan meliputi Labuan dan juga Sandakan, termasuklah di kawasan bahagian Sandakan Tawau bagi negeri Sabah. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Met Malaysia. Hanya kira-kira 150,000 individu dengan anggaran setengah juta isi rumah telah mengisi banci penduduk dan perumahan Malaysia 2020 secara dalam talian e-Census sejak ia mula dilaksanakan 7 Julai. Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata jumlah berkenaan masih sedikit berbanding jumlah keseluruhan rakyat Malaysia sebanyak 32.7 juta orang. Kalau boleh capailah target melebihi 10 juta ke 20 juta, maksudnya bulan, kalau kata 20 juta kita dapat, bulan 10 nanti tinggal 10 ataupun tinggal 12 juta lagi. Kita akan jimat kos dan mungkin kita boleh keluarkan keputusan dapatan terlebih awal dan lagi satu penjimatan jugalah. Ini menunjukkan kalau kita berjaya kali ini, kita juga boleh nampakkan kita antara kejayaan negara juga melaksanakan banci dalam suara sekarang. Dan orang ramai berjaya juga menunaikan tanggungjawab. Beliau memaklumkannya selepas mesyuarat Majlis Kongres QPEX dan promosi pelaksanaan banci Malaysia di Ibu Negara. Fasa pertama bancian bermula 7 Julai hingga 30 September dilakukan melalui e-Census, manakala fasa kedua akan bermula 7 hingga 24 Oktober. Kementerian Kesihatan memandang serius kes bunuh diri melibatkan pelajar berusia 13 hingga 17 tahun. Ia susulan peningkatan ketara ditunjukkan kumpulan itu, termasuk cubaan membunuh diri akibat tekanan dan kemurungan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata kementeriannya sedia meningkatkan sesi rawatan mental di sekolah melalui kerjasama penuh Kementerian Pendidikan. 5 remaja maknanya 1 in 5 umur 13-17 dia ada gejala kemurungan. Ini 2 daripada 5 remaja mengalami keresahan, anxiety dia rasa keresahan, dan 1 daripada 10 mengalami stres. Kajian yang sama juga mendapati trend peningkatan tingkah laku bunuh diri di kalangan remaja, iaitu peningkatan idea bunuh diri daripada 7.9% pada tahun 2012 kepada 10%. Beliau ditemui selepas melancarkan program Norma Baharu dan Let's Talk Minda Sihat di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pinang, Bandar Tenggara, Kota Tinggi Johor. Setiap sekolah perlu menjalankan soal selidik untuk mendapatkan data terkini masalah kesihatan mental di sekolah masing-masing. Setakat ini, 2,440 sekolah menengah daripada 10,000 sekolah seluruh negara sudah melaksanakan program Minda Sihat. Sementara itu, Kementerian Kesihatan meneruskan pengesanan kontak rapat susulan kluster Bukit Tiram Johor Bahru Johor yang mula dikesan semalam. Setakat ini, 2 individu bukan warga negara daripada kluster itu positif COVID-19.
Dan kita perlu kuarantin mereka yang kita jangka mereka kontak rapat. Dan kita akan swab, sekiranya mereka bergejala dalam masa kuarantin, kita akan rawat mereka. Sekiranya positif, kita akan rawat sebagai kes COVID-19. Dan saya harap mereka yang kontak rapat kepada mereka ni dapat tampillah untuk diuji dan kita boleh rawat. Mengenai kluster di Pusat Jagaan Warga Emas di Keluang, beliau memaklumkan keadaan terkawal. Kawasan itu kini menjalani perintah kawalan pergerakan bersasar. Mereka yang positif dirawat di hospital berhampiran. Baik, Syahizi Sam akui selera makan bertambah dalam tempoh PKP. Ya, nantikan paparannya dalam segmen B Diva. Terus setia bersama kami. Rokok tak bagus kawan. Mari masuk, saya kasih air minum. Bersua kembali. Pelbagai program kenegaraan dirancang sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bagi memastikan semangat patriotisme dan cintakan negara terus mekar di hati rakyat. Program Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang digerakkan bersama agensi di bawahnya ini juga membuka peluang penyertaan semua lapisan masyarakat. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah berkata selain 4 program utama, rakyat disaran menggunakan kreativiti masing-masing bagi menunjukkan rasa sayang pada negara menerusi gambar dan video. Ia boleh dihantar melalui pelbagai program yang diatur, antaranya Merdeka Sosial dan Merdeka Community Bonding. Selain itu, penyertaan dalam talian dibuka bagi pertandingan bintang Patriotic Mule, sayembara menulis cerpen, puisi dan pertandingan fotografi Klik at Merdeka 2020. 19 ketika orang semua duduk di rumah ya, sangat kreatif. Janganlah cerita kreatif berita tular tu, itu kita tak nak. Jadi kalau boleh semasa menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ni, kita kongsikan ini. Kita kongsikan aktiviti-aktiviti kita walaupun kecil-kecil dalam keluarga dan sebagainya, kita kongsi supaya semarak itu dan seolah-olah macam ada perayaan yang lazim. Kalau boleh lagi hebat lagi. Datuk Saifuddin menjadi tetamu Terengganu FM dalam lawatan kerja seharinya di Terengganu sempena pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2020. Turut hadir Timbalan Pengarah Penyiaran Terengganu, Rabiah Jamaluddin dan Pengarah Penerangan Terengganu, Azhar Ismail. Majlis pelancaran Selasa ini bertema Malaysia Prihatin bakal disempurnakan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di Putrajaya. Berdepan pandemik COVID-19, sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun ini pastinya tidak sama dengan sebelum ini. Ya, namun pelbagai idea menarik tetap dilaksana untuk menyuntik elemen kemeriahan sambutan. Wartawan Nur Farahuda Sahiran meninjau idea kreatif masyarakat Kampung Bukit Bulat Melaka untuk meraihkan Hari Kebangsaan 31 Ogos ini. Dalam usaha menyemarakkan semangat patriotik menjelang Bulan Merdeka, program berskala kecil turut menjadi tumpuan masyarakat Kampung Bukit Bulat Feldatun Ghafar Macam Melaka. Selain mengibarkan jalur gemilang untuk memeriahkan lagi kawasan kampung, aktiviti menghias kawasan kediaman turut menjadi fokus utama mereka. Menurut Muhammad Muzamman Osman, 31 tahun, yang pernah memenangi tempat pertama kategori rumah kediaman bagi pertandingan keceriaan Bulan Kebangsaan peringkat Negeri Melaka 2019. Penglibatan penduduk kampung itu katanya menjadi pembakar semangat untuk melakukan perkara sama tahun ini walaupun tiada sebarang pertandingan dianjurkan. Biasanya kalau awal bulan
Ogos, mereka akan bertanya lah dan memberikan idea-idea untuk tandingan lah. Jadi dia orang support satu sama lain lah. Macam idea tambah nilai semua, dia bagi idea. Jadi kita realisasikan lah benda tu. Okay. Ini saya pun minat sama juga dengan dia. Kalau apa-apa dengan dia, kalau dia datang rumah saya, kalau ada apa-apa saya idea minta dia, saya minta daripada dia. Menurut Pengarah Jabatan Penerangan Japan Melaka, Muhammad Rizal Hashim, program Merdeka Community Bonding adalah sebuah program sambutan kemerdekaan di kalangan komuniti. Namun ia dilaksana dalam skala kecil untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara MKN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Kemerdekaan dan Bulan Kebangsaan. Kita tahu pada tahun ini ia sangat berbeza dengan situasi pandemik dan sambutannya tidak seperti tahun-tahun yang lalu, tetapi kita berharap ini bukanlah satu penghalang kepada semua rakyat negeri Melaka khususnya untuk kita sama-sama terlibat dan bersama-sama untuk menggelorakan Bulan Kebangsaan. Apa yang boleh saya katakan, semangat muhibah bagi komuniti Kampung Bukit Bulat ini berjaya membuahkan hasil. Lihat saja di belakang saya ini, warna-warni hiasan ini jelas terasa bahang Hari Kebangsaan yang bakal tiba. Jadi rakyat Malaysia, ayo bersama-sama kita menyambut Hari Kebangsaan ini dengan mengeratkan lagi hubungan sesama masyarakat. Laporan Nur Farah Huda Sahiran untuk saluran Berita RTM. Saksikan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2020 di Dataran Perdana Bangunan Perdana Putra Putrajaya yang dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin Haji Muhammad Yassin, Perdana Menteri Malaysia, pada hari Selasa 28 Julai 2020 pukul 8.55 pagi. Saksikan di saluran Berita RTM dan TV1. Persidangan kemuncak pemimpin kerjasama ekonomi Asia Pasifik APEC perlu memberi fokus terhadap isu penghasilan vaksin COVID-19. Penganalisis ekonomi Profesor Dr. Barjoyai Bardai menyatakan pandemik COVID-19 merupakan isu penting secara global yang harus diberi perhatian oleh semua ahli negara APEC untuk mencari jalan penyelesaian. Semua mesyuarat akan diadakan secara dalam talian, tetapi penemuan ketua-ketua negara kemungkinannya akan diadakan secara bersemuka di Kuala Lumpur. Apakah yang perlu difokuskan di dalam persidangan ini? Kerana semua negara dunia sedang mengalami wabak COVID-19. Isu yang paling penting tentunya ialah berkait dengan vaksin, bagaimana negara ahli APEC dapat bekerjasama dalam pengeluaran dan pengagihan vaksin. Beliau yang dihubungi melalui panggilan video turut optimis APEC 2020 mampu meningkatkan sentimen perniagaan dan menarik minat pelabur asing. Semalam, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata APEC akan diteruskan bulan November tahun ini. Malaysia menjadi tuan rumah dengan penyertaan 21 anggota ekonomi. Bank Islam Malaysia Berhad menggalakkan pelanggan membuka akaun bank secara maya melalui Virtual Account Opening (VAO). Perkhidmatan itu memberi manfaat kepada pelanggan membuka akaun bank yang terpilih secara dalam talian mengikut keselesaan mereka. Melalui satu kenyataan, Bank Islam menyatakan ia meliputi akaun simpanan asas Bank Islam, akaun simpanan kad dan akaun pelaburan Al-Awfar. Ketua Pegawai Eksekutif Bank Islam Muazzam Muhammad berkata, pembukaan akaun secara maya berperanan dalam membentuk industri perbankan
mempertimbangkan masa depan. Menerusi VAO, pelanggan hanya perlu mengisi e-borang yang boleh didapati di laman sesawang Bank Islam. Setelah maklumat lengkap dihantar, pelanggan hanya perlu hadir ke cawangan Bank Islam pilihan untuk proses selanjutnya. Perkhidmatan ini turut dilihat menjimatkan masa kerana mereka tidak perlu beratur untuk melengkapkan proses pengesahan pembukaan akaun. Pada masa depan, bank tersebut akan memperkenalkan ciri-ciri tambahan yang tidak memerlukan pelanggan hadir secara bersemuka. Sejak pelancaran VAO pada Februari 2018, mereka telah menerima purata hampir 2,000 pembukaan akaun melalui platform tersebut setiap bulan. Baik, seterusnya kita akan ikuti perkembangan sukan. Ya, kita akan bersama rakan penyampai Akhtar Hamzah. Silakan. Isu masalah hutang Persatuan Bola Sepak Kedah dijangka bertemu titik noktah. Sukan si Vietnam bukan lagi keutamaan Persatuan Bola Jaring Malaysia. Assalamualaikum, terima kasih Syahril dan juga Farhatul. Beberapa pihak telah menyatakan minat untuk menaja Persatuan Bola Sepak Kedah KFA. Perkembangan terbaru ini dijangka memberi sinar harapan buat Lang Merah setelah persatuan itu terpalit dengan isu tunggakan hutang lebih 10 juta ringgit. Menteri Besar dan juga Presiden KFA Muhammad Sanusi Mat Noor berkata penajaan merupakan sebahagian daripada usaha mengurangkan beban. Beberapa lagi jalan penyelesaian sedang dirangka. Ini termasuk pelan jangka panjang yang akan dibincangkan pada mesyuarat KFA 3 Ogos depan. Untuk yang saya tegaskan tadi, untuk semua orang faham bahawa tak boleh ambil duit sembarangan untuk bola. Saya nak fahami itu. Kita nak lihat pasukan bola sepak Kedah ni berada di persada seperti yang sepatutnya. Para pemain Kedah akan dimaklumkan mengenai hasil perbincangan terbabit. Beliau optimis masalah dihadapi KFA akan dapat diselesaikan. Persatuan Bola Sepak Pulau Pinang FAP berjaya menyelesaikan kemelut gaji pemain dan pegawai yang dilaporkan tertunggak dari April hingga Jun tahun ini. Presidennya Dr. Amar Pritpal Abdullah berkata jumlah 12 juta ringgit akan mula dibayar kepada pemain pertengahan bulan ini. Beliau berharap penyelesaian kemelut dapat memberi motivasi dan semangat kepada skuad Harimau Kumbang untuk terus fokus kepada perlawanan Liga Premier 2020 yang seterusnya. Dr. Amar optimis pencapaian pasukan akan kekal setelah memenangi 2 perlawanan, 2 seri dengan berbaki 7 perlawanan sahaja lagi. Jika kekal mempamerkan aksi bagus, tidak mustahil skuad berupaya untuk ke Liga Super. Beliau berkata demikian selepas sesi latihan pasukan bola sepak Pulau Pinang di Stadium Batu Kawan. Pasukan itu dijadual bertandang ke Stadium Sultan Muhammad keempat di Kota Baru untuk perlawanan pertama menentang Kelantan pada 26 Ogos depan. Sementara itu, Kerajaan Negeri komited membantu FAP meskipun pasukan itu sedang dalam proses penswastaan bagi mendapatkan status kelab atau FC. Ketua Menteri Chow Kun Yeow berkata beliau berpuas hati dengan prestasi semasa yang ditunjukkan pemain. Jadi dengan bantuan kewangan negeri kita sudah menyelesaikan semua masalah kewangan, hutang lah. Sebab kalau mana-mana pasukan dengan beban hutang ataupun gaji tak bayar, memang tak semangatlah bermain. Jadi kita tahu kita perlu tangani isu ini supaya pemain ada semangat. Dan betulnya last year dan awal musim ini kita menunjukkan prestasi yang amat memuaskan. Terdahulu, Chow merasmikan pembukaan trek balapan Stadium Batu Kawan untuk aktiviti riadah yang akan dibuka kepada umum bermula 1 Ogos depan.
Persatuan Bola Jaring Malaysia PBJM memberi tumpuan kepada dua kejohanan antarabangsa pada 2021 selepas acara ini tidak dipertandingkan pada Sukan C ke-31 di Vietnam. Dua kejohanan berkenaan adalah kejohanan bola jaring remaja dunia di Fiji selain tamasya sukan dalam Dewan dan Seni Mempertahankan Diri Asia di Thailand. Kejohanan bola jaring remaja dunia dijadual pada 10 hingga 19 Jun 2021. Manakala acara di Thailand pula berlangsung antara 21 hingga 30 Mei. Menurut Setiausaha Kehormat PBJM Zainon Matnoh, badan induk itu akan menghantar barisan campuran melibatkan pemain senior dan remaja. Mereka bakal membuat penampilan sulung pada kejohanan di Bangkok dengan menyasarkan untuk muncul juara. PBJM juga mahu memperbaiki ranking daripada kedudukan ke-17 pada edisi 2017 bagi kejohanan di Fiji kepada kelompok 14 pasukan terbaik. Jelas Zainon, kedudukan teratas pastinya dikuasai beberapa negara yang mempertaruhkan juara bertahan seperti New Zealand, Australia, England dan Jamaika. Mengulas mengenai Sukan C, Zainon berkata pihaknya difahamkan Vietnam tidak berhasrat menganjurkan acara bola jaring disebabkan mereka tiada pemain. Pengarah pembangunan belia bagi skuad badminton Dato' Misbun Siddiq memberi kepercayaan penuh terhadap barisan kejurulatihan sedia ada. Beliau percaya langkah itu dapat membantu meningkatkan prestasi pemain. Namun beliau menegaskan akan memantau perkembangan setiap atlet di bawah kendalian kem kejurulatihan remaja. Menurut Dato' Misbun, semua jurulatih mempunyai pengalaman dalam aspek pembangunan sepanjang mereka bersama BAM. Saya sebenarnya akan pantau yang penting pantau dan melihat pada credibility coaches yang ada tu. Di samping itu juga saya akan kalau saya merasakan ianya perlu untuk saya masuk ketika itu untuk memberi beberapa tips atau tunjuk ajar sikit dan saya akan masuk. Itu saja saya punya tugasan dan saya tidak akan ganggu saya punya coaches punya program. Itu adalah program mengikut level coaches masing-masing. Beliau ditemui media di Akademi Badminton Malaysia. Kesatuan Berbasikal Antarabangsa UCI memberi amaran sukan berbasikal global bakal kehilangan jutaan ringgit kesan pandemik COVID-19 berbanding tahun lalu yang menyaksikan defisit bersih mencecah 15 juta ringgit. Musim 2020 dijangka lebih buruk dengan penangguhan beberapa kejohanan utama. Selaku Badan Induk Berbasikal Dunia UCI sepatutnya menerima sekitar 105 juta ringgit pada September ini untuk diagihkan kepada kejohanan-kejohanan utama. Namun pembayaran ditangguhkan ke tahun hadapan dengan kemungkinan nilai asal berkurangan. UCI dilapor memperoleh pendapatan sekitar 182.7 juta ringgit tahun lalu dengan sebahagian kecil datang dari tahun sebelumnya. Perlumbaan lebuh raya merupakan penyumbang terbesar dengan 57 juta ringgit dengan margin kos operasi dan kos langsung masing-masing sekitar 33.6 dan 131 juta ringgit. Namun Badan Dunia itu yakin kaedah pengurangan dan pemotongan kos tertentu boleh menstabilkan UCI untuk membolehkannya meneruskan aktiviti sehingga Olimpik 2024. Aktiviti gym, sukan renang dan wall climbing di United Kingdom kembali dibuka pada Sabtu selepas digantung sejak Mac akibat COVID-19. Para peminat sukan berkenaan tidak melepaskan peluang untuk kembali menjalani aktiviti mereka. It's been horrible. I climb here and also Lancaster where I'm from. It's really missed it because I work shifts and my downtime and my good for getting away from all the stress of work was climbing, and I haven't been able to do it. So unfortunately my anxiety levels went up because I wasn't able to climb, and it's just so good to be back. So good just to be able to get on the wall, not think about anything else, and just have a really good time with people, and I really miss meeting my friends. Climbing a lot. It's been really great to come back into this. I'm so happy it's reopened. It's nice to see that there's regulations
to keep everyone safe and whatnot. And it's so nice to be back into climbing. I've missed it, getting the strength back. Over lockdown, I've been able to keep my strength up, but not my grip. So it's been quite nice to come back and just get that back into it, get into the swing of climbing. I mean, I'm definitely re-hooked. Like, I'm fully back into it, and I remember now why I came here every night. But I think I might have got a bit weaker, but what else do I expect? Sekian perkembangan sukan untuk malam ini. Kita akan kembali bersama Syaril dan juga Faratul untuk meneruskan berita perdana dalam segmen Hashtag. Aksi seekor anjing menggunakan papan selaju atau skateboard mengundang gelak tawa orang ramai. Mana tidak, haiwan berkenaan dilihat menggunakan papan selaju bagai profesional dan memahami arahan yang diberikan pemiliknya. Tidak dapat dipastikan lokasi dan tarikh video dirakam, tetapi ia dimuat naik Very Important Pet Magazine di halaman Facebooknya. Memiliki keluarga besar tentunya menjadi idaman sesetengah orang. Seperti Ziona Chana, 70-an, dia mempunyai 39 isteri dan 94 anak. Keluarga ini mendiami sebuah rumah agam 4 tingkat dan mempunyai 100 bilik bersama-sama 14 menantu perempuan dan 33 cucu. Keluarga ini turut menanam pelbagai sayur-sayuran di kawasan kediaman mereka untuk menampung keperluan makanan. Sam dalam filem aksi mungkin menjadi dambaan ramai, namun kini ia berubah. Badan pelakon filem Polis Evo itu kini agak gempal dan ia bukan gimmick seperti difikirkan sesetengah orang bagi menjayakan watak dalam filem baharu. Shazzy Sam mengaku tempoh perintah kawalan pergerakan PKP sejak Mac lalu membuatkan beliau tidak dapat mengawal nafsu makan. Selera makin bertambah apabila menikmati hidangan yang disediakan isteri Shatila Melvin. PKP terjadi betul-betul nak lebih kurang habis syuting filem Polis Evo 3. Syuting Polis Evo 3 memang saya makan pemakanan memang terkawal lah. Kan, so nak dapat badan yang best semua. So bila habis tu syuting tu, selera yang nak makan, oh ni aku tak dapat makan sebelum ni, ini aku tak dapat makan. Ngam-ngam PKP pula, duduk rumah tak boleh pergi mana, memang kerja makan je lah. Lepas tu bila duduk rumah, satu family duduk rumah, bini bangun pagi, takkan dia nak duduk mengadap tengok dinding, mesti dia nak masak. Kita lah jadi bahan uji kaji. Kalau kita tak makan, siapa yang nak makan? Shazzy Sam ditemui B-Diva selepas majlis pelancaran produk Huli Fits di Ibu Negara. Mengulas mengenai perancangan kerjaya beliau yang baru saja selesai penggambaran filem Polis Evo 3 pada Mac lalu, kini mahu lebih fokus kepada perniagaan yang diusahanya. Zaman awal-awal dulu memang Sam habis satu filem saya akan masuk satu filem, habis satu filem saya akan masuk satu filem. Tetapi mungkin kita ni dah berumur sikit kot, ataupun mungkin kita sekarang ni dah start nak mencari kepuasan. Jadi Sam taklah macam tu lagi, macam dulu lagi. So Sam akan ambil satu tahun maybe satu filem yang betul-betul memuaskan Sam, ataupun the maximum pun 2 filem. Sam akan start layan situ. So Sam masih ada masa untuk nak layan family, nak spend time dengan family, and at the same time untuk Sam fokus Sam punya benda-benda Sam sendiri, produk-produk Sam sendiri. Biarpun sibuk dengan penggambaran drama, penyanyi popular era 90-an Hasnol masih mampu mencipta lagu terbarunya, Nadi Cinta Kita. Lagu itu ditujukan khas buat isteri tercinta sempena ulang tahun ke-10 perkahwinan mereka. Hasnol memberitahu B-Diva, Nadi Cinta Kita bakal disiarkan secara rasmi di semua saluran media Ogos ini. Inilah tajuk dia. Nadi Cinta Kita.
Ini bersempurnakan ulang tahun perkahwinan saya yang ke-10 bersama isteri saya. Alhamdulillah, Allah panjangkan jodoh kami. Allah juga tambahkan rezeki kami. So saya sangat-sangat bersyukurlah. Dan daripada rasa bersyukur tu saya terbitkan lagu, saya gubah, saya terbit, saya arrange sendiri. Alhamdulillah lah, inilah kerja saya sekarang ni semenjak PKP. Hasnul ditemui pada sidang media pelancaran agensi pencarian bakat Periski di Kuala Lumpur. Baik, berita perdana 26 Julai berakhir di sini. Salam Baitullah menyusul selepas ini. Terima kasih kerana terus kekal bersama semua buletin kami di saluran berita RTM. Maklumat sahih jenama dipercayai. Ya, rantaian jangkitan COVID-19 belum diputuskan sepenuhnya. Terus patuh SOP ditetapkan dan sentiasa memantau status kesihatan diri dan keluarga. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.